بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuji dirinya, dan sebaik-baik pujian adalah pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada zatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Quran kepada hamba-hambanya dan tidak ada kerosakan atau keterpesongan di dalamnya. Dan alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang pada malam ini untuk berkumpul dalam satu majlis yang mana kita tahu di dalam hadis-hadis yang sudah disebutkan, ini adalah majlis yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk meninggikan kedudukan kita di hadapan para penduduk langit. Yang mana majlis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang mana tidak pernah rugi orang yang duduk di dalamnya. Hatta di dalam hadis tersebut disebutkan orang yang datang ke dalam majlis ilmu, dia bukan nak menuntut ilmu pun, datang kerana hajat, ada perkara lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tidur tak apalah. Tak apalah, dapat juga rahmat kan. At least tak dapat ilmu tu dapat rahmat. Okey. Alhamdulillah, kita berada dalam satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Jadi pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, sejujurnya saya berasa agak guguplah berhadapan dengan para jemaah yang saya kira muthaqqaf, yang pernah belajar, yang selalu belajar datang ke majlis ilmu. Apatah lagi saya berada dalam kedudukan yang sepatutnya mungkin para hadirin menanti seorang syekh daripada tanah Arab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Barrak. Tiba-tiba datang seorang syekh pula. Siapa ni? Kan? Ala kulli hal, kita cuba menyampaikan dengan baik, cuba membawa tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan yang penting kita keluar hari ini dengan satu faedah di dalam majlis-majlis ilmu kita ini. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, kalau diikutkan tajuk asal yang diberikan adalah bagaimana berinteraksi dengan Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Quran. Yang mana tajuk ini merupakan satu tajuk yang bila diberikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Barrak, saya tak peduli sangat. Sebabnya ikut dia lah. Saya terjemahkan saja. Kan? Jadi saya tak fikirlah tentang kandungannya dan sebagainya. Tetapi bila diserahkan tanggungjawab kepada saya yang pula yang kena ceramah, saya bila dapat tajuk tu, saya termenung jap. Ini besar ni. Nak letak kat mana? Sebab tajuk interaksi dengan Quran ni boleh dipecahkan kepada adab dengan Quran. Kita tahu ada kitab adab hamalatul Quran. Adab para pembawa Quran. Ataupun at-tibyan fi adab hamalatul Quran. Ada Imam An-Nawawi tulis, Al-Jurjani tulis. Itu kalau itu sahaja pembahasannya pun, Syekh Hasan Bukhari dia buat kelas 7 kelas. Satu kelas dalam 1 jam. Kalau itu sahaja pembahasannya, itu di bawah tajuk kita. Syekh Aiman Suhaid buat kelas Adab Hamalatul Quran 40 siri. 40 siri. Kalau itu sahaja tajuknya. Di bawahnya juga tajuk bagaimana untuk kita tadabbur Quran. Pun tajuk yang sangat besar. Apa halangan daripada kita untuk bertadabbur dengan Quran? Pun satu tajuk yang besar.
Jadi bila dapat tajuk tersebut, dan bahkan kalau kita nak bicara kan, satu kitab ni boleh. Satu kitab ini boleh menjadi tajuk perbicaraan kita pada malam ini. Jadi bila saya dapat tu barulah saya termenung. Nak cerita apa malam ni? Nak dipecahkan tu susah. Kalau kita ambil kitab saja kita mengajar senang, kan? Jadi nak diringkaskan apa yang lebih bermanfaat bagi kita pada malam ni sebenarnya menyukarkan sedikitlah. Ala kulli hal, insya-Allah kita akan menyentuh yang utamanya malam ini. Saya fikir yang lebih utama yang pertama tentang adab-adab dengan Quran. Adab-adab dengan Quran kerana ini salah satu bentuk interaksi kita yang berterusan dengan Quran. Jadi kita perlu tahu adab-adabnya dengan Quran. Itu yang pertama. Kemudian dipecahkan kepada tajuk kedua, iaitu hukum hakam berkenaan dengan pengagungan akan Quran dan cara pengagungan yang salah akan Quran. Yang mana kita merujuk kepada kitab Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar, salah seorang pensyarah di Universiti Muhammad bin Saud di Saudi. Dan kitab ini membahaskan tidaklah panjang lebar, secara ringkas saja tentang adab-adab, tentang fiqh, bagaimana mengagungkan Quran yang tepat dan cara-cara salah yang berlaku terhadap masyarakat yang mengkehendaki pengagungan akan Quran tapi mereka tersalah caranya. Itu juga sebahagian daripada tajuk ini. Ala kulli hal, insya-Allah kita terus masuk ke dalam perbahasan kita yang pertama, iaitu adab-adab dengan Quran. Adab-adab dengan Quran. Dan mengapa tajuk ini yang kita kehadapankan dahulunya? Kerana telah ditakrirkan, telah menjadi satu perkara yang diketahui dalam kalangan para ulama salaf rahimahullah, adalah adab ini didahulukan daripada ilmu. Bahkan kalau kita lihat kitab hadis, kita akan jumpa bab sebagai al-adabu qabla al-ilm. Bab adab sebelum ilmu. Bahkan penyucian jiwa dan adab yang tinggi ini merupakan maksud yang paling tinggi di dalam kita mempelajari syariah. Penyucian jiwa dan akhlak yang tinggi adalah maksud yang paling tinggi apabila kita mempelajari syariah. Kalau kita perhatikan, antaranya dalam surah Asy-Syams. Rasanya semua menghafal kot surah Asy-Syams. Wasy-syamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Ada 11 perkara yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang beruntunglah bagi jiwa, bagi sesiapa yang membersihkan jiwanya. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Dia nak bagi qad aflaha man zakkaha tu sebenarnya. Tapi kena ulang balik dari awal. Tu saya kumat kami seorang tu. Qad aflaha man zakkaha. Okey. Allah Subhanahu wa taala dahului dengan 11 sumpah. 11 sumpah barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha. Awalnya semua sumpah. Sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala belaka. Yang benda yang disumpah adalah berjayalah orang yang menyucikan jiwa. Maka ini menunjukkan bahawa besarnya perkara yang Allah sumpahkan, menunjukkan pentingnya perkara yang Allah bersumpah ataupun topik yang Allah sumpahkan itu tentang penyucian jiwa, tentang penyucian jiwa. Bahkan apabila kita melihat dalam Quran, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah, Nabi Ibrahim berulang-ulang antara doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam doakan, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah, berikanlah mereka satu rasul, seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau, mengajarkan mereka kitab, hikmah, dan wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Bahkan ketika doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surah Ali Imran,
Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila Nabi Ibrahim doa berikan mereka seorang rasul yang mengajarkan mereka kitab, hikmah dan diberikan mereka penyucian jiwa, Allah jawab dengan ayat yang lebih kurang sama. Yaitu Allah Subhanahu wa taala jawab, telah diberikan kepada kalian seorang rasul yang mengajarkan kalian pengucian jiwa, kitab dan juga hikmah. Menunjukkan bahawa tazkiyah dan ilmu ni qarinan. Penyucian jiwa dan ilmu ni qarinan, dia tak boleh berpisah. Orang yang belajar ilmu tetapi menyampingkan adab, maka dia telah diharamkan daripada manfaatkan ilmu tersebut. Telah diharamkan daripada manfaat ilmu tersebut. Sebab itu kita memberi perhatian kepada adab. Memberi perhatian kepada adab, dan itulah masaliknya para ulama. Mereka memberikan perhatian kepada adab sebelum ilmu. Jadi kerana itu kita memulakan perbicaraan kita dengan adab-adab dengan Quran. Adab-adab dengan Quran. Jadi apa adab-adabnya dengan Quran ini banyak sebenarnya. Kalau kita nak bahaskan, macam saya katakanlah, secara lengkap, at least 7 siri. At least 7 siri. Kalau dibahas dengan lebih rinci, seperti Aiman Suhaid, Tibyan fi adab hamalatul Quran, 40 siri. Jadi sudah tentu saya tak muatkan semua, saya hanya memuatkan beberapa adab yang penting, yang mudah-mudahan kita dapat memperhatikan adab ini, dan membuatkan kita menjadi lebih dekat dengan Quran. Sebab adab-adab inilah yang membuatkan jiwa kita dekat dengan Quran, yang menambahkan kecintaan kita dengan Quran. Sebab orang yang tidak ada adab dengan Quran ataupun Nabi SAW, itu pasti akan mencacatkan cintanya. Kadang-kadang, saya minta maaf kalau panjang sikit mukadimahnya, kadang-kadang kalau kita lihat, contohnya orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, apabila mereka tidak mengetahui cara mencintai Nabi SAW yang sebenar, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya, maka cintanya itu menjadi cacat. Sama ada cacat daripada sudut syariah menyalahkannya, ataupun dia tidak membuahkan manfaat yang sebenar. Sebab itu antara adab apabila kita mendengar perbicaraan Nabi SAW, salah satu perkara yang saya selalu ingatkan kepada orang-orang yang mendengar perkataan hadis-hadis Nabi SAW adalah apa yang dibuat oleh Abdul Rahman bin Mahdi di dalam majlisnya. Abdul Rahman bin Mahdi, apabila di dalam majlisnya disebutkan hadis-hadis Nabi SAW, tak ada seorang pun akan berani bercakap. Wala yubra fihi qalam, dan tak ada seorang pun berani asah pensel, tak nak bagi bunyi. Dan kalau dia mendengar seseorang bercakap ketika hadis Nabi SAW disebutkan, maka dia angkat kaki daripada majlis tersebut, dia keluar. Kerana dia menganggap kurang ajar pada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan antaranya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dahului perkataan Allah dan Rasulnya. Dan bentuk mendahului perkataan Allah dan Rasul ini banyaklah, iaitu menghadapankan perkataan kita daripada perkataan Nabi. Dan salah satunya apabila disebutkan hadis Nabi, kita bercakap juga. Walaupun ayat tersebut asalnya ketika Nabi SAW masih hiduplah. Ketika Nabi SAW masih hidup. Tetapi Nabi SAW telah meninggalkan kita. Yang berbaki pada kita adalah hadis-hadis Nabi, yang menjadi gantian pada perkataan Nabi kita SAW. Maka sebab itu Abdul Rahman bin Mahdi apabila membaca ayat ini, dia mengatakan tak wajar kalau orang yang mencintai Nabi SAW dibacakan hadis Nabi, kemudian dia bercakap di atas hadis tersebut, seolah-olah dia menganggap kurang adab pada Nabi kita SAW. Apatah lagi Nabi kita mengatakan, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Wahai orang-orang beriman, jangan kalian kuatkan suara kalian melebihi suara Nabi. Jangan kalian menguatkan suara kalian melebihi suara Nabi. Dan jangan kalian panggil Nabi SAW dengan panggilan yang sama seperti kalian. Kalau kalian lakukan itu, boleh jadi amalan kalian terhapus, kalian tak sedar. Maksudnya amalan terhapus kerana kurang adabnya dengan Nabi SAW. Itu kalau dengan Nabi. Kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Agung, kita kurang adab dengannya, maka lebihlah besar akibatnya. Sebab itu kita sangat memperhatikan adab-adab dengan Quran kerana ia adalah kalam Allah. Tidak wajar kita memperlakukan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan seperti perkataan manusia biasa. Kalau orang bercakap pada majlis saya, kalau saya tengah bercakap, orang bercakap, saya tak heran, saya non issue, saya okey. Saya bukanlah orang yang terasa kalau orang yang tak ada. Tapi kalau disebutkan nas perkataan Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya, wajar kita berikan sedikit respect lah. Begitu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, adab yang pertama dengan Quran seperti mana yang maklum, digalakkan kita membacanya dalam keadaan bersih, ala taharah. Sebab apa? Sebab Nabi kita SAW pernah menyebut dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Muhajir bin saya tulis ni. Kecil sangat. Padahal saya yang tulis ni. Seorang sahabat, Al-Muhajir. Tapi hadis ni masyhur. Annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala at-taharah. Seorang sahabat ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang kencing, sedang membuang air. Maka fasallama alaihi, maka sahabat ini memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yarud alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam orang inilah. Hatta tawaddaa thumma i'tadzara ilaihi. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian dia minta maaf dengan orang tadi. Sebab asalnya bila beri kita salam ni kita jawab teruslah. Faqala inni karihtu an adhkura Allah azza wa jalla illa ala tuhrin aw qala ala taharah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku benci untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan bersih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ulama antara yang disyarahkan oleh para ulama akan hadis ini, bagaimana sahabat ini boleh beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuang air. Sebab dahulunya antara adat yang biasa adalah buang air itu dia bukan ada satu tempat yang khas. Bukan ada satu tempat bilik air seperti kita ni. Dia mungkin menghadap ke dinding misalnya begitu. Cumanya dalam keadaan tersebut tidaklah para sahabat tersebut pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ke hadapan sebegitu. Cumanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang Nabi rasakan tidak sesuai untuk menjawab salam, dalam keadaan yang tidak bersih, dan juga sedang melakukan perkara yang tidak bertepatan lah untuk dengan adab menjawab salam itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkara ini. Jadi ini memberikan kita kefahaman bahawa sebesar-besar zikir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam kerana Nabi bukan berada dalam keadaan bersih. Dan itu hanya salam. Yang mana salam ni satu bentuk zikir lah juga kan. Kita memberikan doa kesejahteraan kepada orang yang memberikan salam. Itu kalaulah salam. Apatah lagi kalau dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka lebihlah utama untuk kita membacanya dalam keadaan yang bersih. Kemudian yang keduanya adalah isti'azah sebelum membaca Quran. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'idz billah. Apabila kalian membaca Quran, maka mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ini kerana beberapa perkara apabila sebelum membaca Quran.
Yang pertamanya kerana kita sedang ataupun akan masuk ke dalam satu amalan yang mana ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu membaca Quran. Salah satu amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang sebegini, syaitan akan sedaya upaya memesongkan kita daripada ibadah tersebut. Dia akan ubah perhatian kita. Dan bahkan mungkin apa yang dilakukan syaitan, dia mungkin akan kata, pergilah tolong fulan dan fulan tengah kita baca Quran. Mungkin dilakukan itu. Tengah nak baca Quran, ini ada satu kebaikan yang kita boleh buat. Ada pintu-pintu lain kebaikan yang boleh buat, semata-mata untuk menjauhkan kita daripada pembacaan Quran. Dan ini tidak mungkin dapat kita tangani sebab syaitan adalah musuh yang tidak dapat kita lihat. Maka tidak kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan untuk kita dijauhkan daripada musuh yang tidak dapat kita tangani secara fizikal ini. Itulah kepentingannya kenapa isti'azah diletakkan di awal sebelum pembacaan Quran. Dan isti'adzah juga kerana kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan syaitan. Maka ini dilakukan kerana pembacaan Quran ini akan menjemput para malaikat. Pembacaan Quran, orang-orang yang membaca Quran adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Jadi malaikat ini musuhnya adalah syaitan. Jadi sebelum dijemput, sebelum dijemput tetamu yang mulia, kita buang dahulu tetamu yang tidak dikehendaki, iaitu syaitan. Sebab itu kita minta isti'adzah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para ulama mengatakan bahawa isti'adzah ini untuk membersihkan, merupakan muqaddimah, pembersihan mulut kita sebelum kita masuk dalam perkataan yang lebih mulia. Sebab sebelum Quran, mungkin kita akan menyebut ada perbahasan, perbicaraan yang tidak sesuai, yang kotor dan sebagainya. Maka sebelum dimulakan perkataan yang mulia tersebut, maka dimulakan dengan isti'adzah sebelum masuk kepada perkataan yang lebih mulia, itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'adzah ini antara perkara yang diberikan perhatian oleh Syekh Saleh Utsaimin, antara tegurannya, kadang-kadang kita selalu perasan ada satu budaya dalam kalangan masyarakat kita ataupun para asatizah yang mungkin salah satu kesalahan yang perlu dibetulkan. Tetapi ini masyhur, yaitu orang yang mengatakan qala Allah Azza wa Jalla, contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Salah tak perkataan ni? Tuan-tuan dan puan-puan terasa salah ke perkataan saya ini? Berkata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadhuhaha. Salah ke perkataan ni? Salah. Salah sebenarnya. Sebab apa salah? Ada. Kalau ada ni kita nak bagi hadiah. Hadiah ni lah. Kita jadikan dia penceramah depan ni. Salahnya adalah pada isti'adzah, bukan daripada Quran secara ijma'. Apabila kita mengatakan qala Allah Subhanahu wa taala berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita seolah-olah mengatakan a'udzubillah itu sebahagian daripada Quran. Dia bukan Quran secara ijma'. Bukan Quran secara ijma'. Dia sepatutnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau nak gunakan juga lah qala Allah taala ayat Quran atau bismillahirrahmanirrahim, tidak mengapa, kerana bismillahirrahmanirrahim daripada Quran. Tetapi kalau dia mengatakan qala Allah Azza wa Jalla a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ini salah sebenarnya. Walaupun mungkinlah penuturnya tidak berdosa lah, sebab tidak tahu kan, tidak tahu. Tetapi ianya juga salah satu perkara yang perlu diperbetulkan. Baik, yang ketiga. Apa tadi tentang isti'adzah, tak apalah. Kita banyak lagi perkara nak sebutkan. Yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Jangan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Antara athar yang warid di dalam masalah ini adalah athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kata beliau, "Wala tahuzzul Quran hazz asy-syi'r, wala tunathiruhu nathra ad-daqal." Jangan engkau membaca Quran dengan cara pembacaan seperti syair.
iaitu dibaca dengan laju, dibaca dengan pembacaan yang tidak menepati tuntutan syariat. Wala tunathiruhu nathra ad-daqal, dan jangan engkau, tunathiruhu ni kita nak kata apa? Tunathiruhu ni dia perbuatan, ad-daqal ini perkataan yang dimaksudkan adalah kurma yang yabis, yang kering, kurma ar-radi'ah, kurma yang buruk kualitinya. Jadi orang Arab bila dia dapat kurma daripada standar kurma yang baik itu, kalau dia jumpa kurma yang tak baik, yang tak elok, dia buanglah, campak begitu. Campak. La tunathiruhu nathra ad-daqal. Jadi sepahlah, bersepah kurma-kurma yang tidak baik tersebut. Jadi seolah-olahnya Ibnu Abdullah bin Mas'ud kata, jangan bacanya dengan bacaan yang seolah-olah engkau mengabaikannya, dengan pembacaan yang tidak ada kepedulian padanya. Sebab seolah-olah begitu keadaannya. Faqifu 'inda 'ajaibi wa harriku bihi al-qulub wa la yakun hamma ahadukum akhir as-surah. Maka berhentilah di setiap keajaiban-keajaiban Quran tersebut dan cubalah untuk memperlihatkan maksud-maksud yang boleh memberikan kesan kepada hatimu apabila membaca Quran tersebut, dan janganlah perhatianmu adalah akhir surah tersebut. Akhir surah tersebut. Jadi kita balik semula, katakan poin ketiga ni adalah jangan tergesa-gesa membaca Quran. Jadi kita nak cepat nak habiskan je. Ini juga salah satu adab yang kurang baik dengan Quran. Kita bukan lagi pelajar-pelajar di sekolah, datang sekolah sebab nak balik sekolah. Itu ta'amul kita, ta'amul budak-budak dengan sekolah. Ta'amul, interaksi budak-budak dengan sekolah begitulah. Saya datang sekolah sebab apa? Saya nak balik sekolah. Kalaulah ta'amul kita, interaksi kita dengan Quran, membaca Quran untuk habiskan Quran, ini satu pandangan yang salah sebenarnya. Pandangan yang salah. Dan dia tidak bercanggahan dengan perintah Nabi SAW untuk mengkhatamkan Quran. Dia tidak bercanggahan. Kenapa tak bercanggahan? Nantilah dalam episod yang akan datang. Saya terangkan dahulu, panjang nanti. Okey? Jadi yang utamanya jangan tergesa-gesa kita membaca Quran. Baca dengan prihatin, dengan baik, dengan sederhana. Kita perhatikan hak-hak tajwidnya. Jadi jangan tergesa-gesa, ni ada dua. Yang pertama, kita perhatikan hak tajwid. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentartilkan Quran, warattil Qur'ana tartila, untuk membaca Quran dengan tartil, dengan baik. Memberikan hak-hak pada tajwid. Kerana ada sebahagian manusia beranggapan bahawa tajwid ni menyusahkan. Kata tajwid ini bukanlah perkara yang utama di dalam Quran. Sebenarnya salah. Kerana apa? Yang pertamanya kerana begitulah Quran diturunkan. Quran diturunkan dengan tajwid yang sempurna. Dan yang kedua, sesuatu perkara yang diagungkan sudah tentu ada protokolnya. Kalaulah kita berhadapan dengan al-uzama, sultan, al-umara, orang-orang yang tinggi, yang besar, ada protokolnya. Kita jaga, ada pakaian, kan, sebagainya. Quran, perkataan yang diagungkan ni, takkanlah tak ada protokolnya, kita boleh langgar begitu je. Takkan sebegitu pandangan kita. Aku tak apalah baca je, asalkan kita faham maksudnya. Takkanlah begitu serendah perkataan itu, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kita memperhatikan tajwid bukanlah takalluf, bukanlah semata-mata untuk memberatkan bacaan tersebut, tetapi itulah cara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mengagungkan Quran tersebut. Kalaulah Quran tersebut tidak diturunkan ala sabil misal iftiradan, Quran ini tidak diturunkan dengan tajwidnya yang sempurna, kita baca ikut suka hati kita, akan kurang haibah, akan kurang rasa pembesaran kita akan Quran. Sebab sama macam kita baca surat khabar, macam baca teks-teks lain. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahawa Quran datang dengan tajwid yang sempurna, dengan pembacaan yang elok, maka itu menimbulkan haibah, wibawa pada Quran itu sendiri. Ini hak yang perlu kita jaga. Itu hak pada tajwid. Dan hak yang kedua adalah hak kepada kefahamanlah. Hak kefahaman Quran tersebut. Ini yang ditekankan oleh para salaf, yang dimaksudkan oleh para salaf apabila dibacanya Quran tersebut, jangan tergesa-gesa. Slow-slow. Bahkan ulangi ayat tersebut. Ulangi banyak kali, dan itulah yang terbaik pada pembacaan Al-Quran. Itulah yang terbaik pada pembacaan Al-Quran. Baik.
Yang keempat, adalah kita menjadikan Quran ini, adab kita dengan Quran adalah kita menjadikan Quran ini sebagai cermin atau timbangan bagi diri kita. Cermin atau timbangan bagi diri kita. Yu'ridu nafsaka bil Quran. Tu'ridu nafsaka bil Quran. Kita mendedahkan ataupun meletakkan diri kita pada Quran. Jika ada ayat-ayat yang bercerita tentang akhlak, misalnya hukum hakam ni kadang-kadang kita baca mungkin kita tak faham. Akhlak lah contohnya, ayat-ayat tentang akhlak. Yang mana contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menjauhi sangka buruk. Menjauhi sangka buruk dalam surah Al-Hujurat. Kerana sebahagian daripada sangkaan buruk tersebut merupakan dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka buruk tersebut adalah merupakan dosa. Apabila membaca ayat-ayat tersebut, apa-apa ayatlah sebenarnya, tapi ini sebagai contoh, maka kita timbang diri kita dengan ayat tersebut. Di mana aku daripada ayat ini? Adakah aku sudah beramal dengan ayat ini? Adakah aku seorang manusia yang apabila manusia melihat manusia balik, aku bersangka buruk? Kita bersangka buruk. Adakah begitu diri kita? Jadi apabila kita membaca ayat-ayat Quran, cerminkan diri atau letakkan diri kita di hadapan ayat tersebut. Di mana diri kita dalam ayat tersebut? Apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala sifatnya Maha Pengasih. Sifatnya Maha Pengasih. Justru kita timbang diri kita. Di mana diri kita dalam kasih sayang kepada sesama muslim. Dan ini satu perkara yang semakin luput dalam kalangan jiwa-jiwanya orang yang mengaku muslim. Kadang-kadang kita melihat satu fenomena di mana mereka yang semakin belajar semakin keras hatinya. Semakin menjauhi rahmat kepada sesama muslim. Semakin kuat sangkaan buruknya. Ini tak sepatutnya berlaku. Semakin kita belajar, semakin kita memahami sunnah Nabi SAW, sepatutnya semakin rahmat kita dengan sesama muslim. Bagaimanapun akhlaknya, seseorang muslim sentiasa menginginkan kebaikan kepada orang muslim yang lain. Sentiasa. Bahkan walaupun terkadang seseorang muslim tersebut lain manhajnya daripada kita. Contohnya, satu kisah, semalam saya sudah kisahkan kisah ini di Baitur Rahmah, kerana kita ajar fiqh manhaji. Fiqh manhaji ini, salah seorang penulisnya, dia ada 3 penulis, salah seorang penulisnya adalah Syekh Mustafa Bugha. Syekh Mustafa Bugha ini adalah orang daripada ulama daripada Syria lah. Ulama daripada Syria, Damsyik. Justru Syekh Mustafa Bugha ini dimaklumi bahawa padanya fihi al-Asy'ariyah wa fihi Sufiyah. Dia ada manhaj yang beliau mempelajari manhaj Asy'ariyah dan manhaj Sufi. Dan itu ma'ruf dari Syekh Mustafa Al-Bugha. Justru ada satu kisah yang menarik yang berlaku Syekh Mustafa Bugha dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, seorang da'i salafi masyhur, seorang da'i sunnah yang masyhur. Syekh Ali Hasan Al-Halabi ketika di Jordan, ketika itu berlaku revolusi Syria, ataupun ketika itu berlakulah masalah di Syria seperti yang kita ketahui. Jadi kebanyakan orang-orang di Syria berpindah ke Jordan lah, termasuk Syekh Mustafa Bugha. Jadi Syekh Mustafa Bugha ketika di Jordan, dia dijemput untuk menjadi tenaga pengajar di universiti lah. Sebab dia adalah seorang yang ada nama di dunia akademi Islam, dunia akademia, ma'ruf, nama yang dikenali. Jadi bila dia pergi ke Jordan, bila dia nak mengajar, dia Syekh Mustafa Bugha ni jenis manusia atau jenis orang yang dia tak boleh nak merujuk tu, dia tak boleh guna Syamilah, dia tak boleh guna PDF, la yamshi bi. Dia tak boleh, dia tak biasa. Dia kena guna kitab biasa. Jadi dia nak pergi, dia tanya universiti, mana perpustakaan yang besar di Jordan ni. Jadi dia kata pada Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh Ali Hasan Al-Halabi ada perpustakaan. Jadi ketika datang ke rumahnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi,
anak muridnya yang mengisahkan kisah ini, saya lupa nak, Syekh Sufyan Aish, tak silap saya, salah seorang anak muridnya. Bila Syekh Mustafa Bugha masuk, dia, ialah sebab Syekh Ali Hasan Al-Albani ma'ruf salafi. Jadi dia macam berkata kepada Syekh Ali Hasan Al-Albani, sufi. Itu, dia bagi syarat kepada Syekh Ali Hasan Al-Albani. Syekh Ali Hasan Al-Albani kata, yalah, aku tahulah. Dia nak bercakap dengan Syekh Mustafa Bugha. Rupanya, Syekh Mustafa Bugha dah telefon dah Syekh Ali Hasan Al-Albani malam sebelumnya. Dia nak datang. Dia kata, aku Syekh Mustafa Bugha. Kau kenal tak aku? Jadi Syekh Ali Hasan Al-Albani kata, siapa yang tak kenal Syekh Mustafa Bugha? Nama yang ma'ruf. Maksudnya dia melayan Syekh Mustafa Bugha dengan baiklah. Dengan baik. Kemudian, ialah berlaku majlis ilmu tersebut. Syekh Mustafa Bugha minta kitab kepada Syekh Ali Hasan Al-Albani, diberikan satu persatu sehinggalah habis majlis tersebut. Sehingga Syekh Sufyan Aish kata, aku bosan, lama sangat majlis tersebut berlangsung, sehinggalah Syekh Mustafa Bugha balik. Habis majlis tersebut, dia kata kepada anak muridnya tersebut, dia kata, wallahi muamalah kita yang baik dengan Syekh Mustafa Bugha ini lebih baik daripada 100 munazarah, lebih baik daripada 100 perdebatan, lebih baik daripada 100 soal jawab dan sebagainya. Kerana dengan akhlak yang baik itu, sekurang-kurangnya dia lembut hati nak menerima dakwah daripada Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dia tidak bersangka buruk sekurang-kurangnya dengan dakwaan. Dia bolehlah meluaskan telinganya untuk mendengar perkataan-perkataan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, daripada dia datang dibantah dengan masalah ilmiah dan sebagainya. Bukanlah salah, tapi ada tempat dan kadarnya. Jadi sebab itu seorang Muslim dia perlu bersifat rahmat. Selalu kena ada sifat rahmat dalam jiwanya seorang Muslim, walaupun kadang-kadang dengan orang yang kita ada perselisihan pendapat dengan mereka. Baik. Yang keenam adalah kita memperbanyakkan wajah niat ketika membaca Quran. Ini salah satu caranya untuk kita memperbanyakkan ganjaran ketika membaca Quran. Para ulama menyebut an-niyatu tijaratul ulama. Niat merupakan perniagaannya para ulama. Maksudnya memperbanyakkan niat terus sebab apa? Kalau kita baca Quran, janganlah kita baca Quran sebab untuk dapat pahala saja. Kita niatkan juga dengan sebab-sebab yang lain. Ada ulama tulis thamma sya'a. Dia buat rumus thamma sya'a. Thamma sya'a. Atha. Yang pertama ath-thawab. Maksudnya kita niatkan untuk dapatkan pahala. Al-mim munajah. Kita baca Quran untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah. Baik. Asyin, asyifa, iaitu kita mengharapkan penyembuhan daripada membaca Quran tersebut. Maksudnya penyembuhan di sini apa maksudnya? Penyembuhan daripada sudut batinnya, iaitu memperbaiki akhlak kita, memperbaiki karakter iman kita. Juga penyembuhan daripada sudut fizikal. Kedua-duanya Quran adalah syifa. Bagi dua perkara tersebut. Dan bahkan kita ni dalam masalah menjadikan Quran sebagai syifa, kita agak zuhud sikit. Maksudnya kita agak kurang mengambil Quran sebagai syifa kita. Sebab itu, antara yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah Syekhul Islam banyak mengulangi pembacaan Al-Fatihah selepas salat. Bukanlah dengan maksud wajib ataupun apa, tetapi dengan maksud kerana kita tahu salah satu nama bagi surah Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Jadi yang dimaksudkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah melakukan perkara tersebut untuk mendapatkan syifa bagi hatinya. Taklah wajib, tidak wajib, tetapi kan pengulangan Quran itu secara umumnya baik. Jadi ulang-ulang Quran tersebut, Al-Fatihah saja, antara yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan pada hatinya. Itu disembuhkan daripada akhlak yang buruk dan sebagainya. Dan sebab itu kita tengok para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ini, kesan mereka ataupun manfaat yang mereka ambil daripada Quran besar. Ada sahabat yang baru masuk Islam dah sembuhkan orang yang gila dengan membaca Al-Fatihah. Saya lupa nama sahabat tersebut, tapi dia baru saja masuk Islam. Bila dibalik ke kampungnya, ditanya, engkau ada sesuatu yang baik yang datang daripada seseorang yang punya sesuatu yang baik. Jadi dia diberitahu bahawa ada seorang yang sakit, gila.
Jadi dibacakan Fatihah kepada orang tersebut 3 hari, 3 malam, sembuh orang tersebut. Sembuh daripada gila. Baru masuk Islam. Kita dah berpuluh-puluh tahun masuk Islam. Boleh tak buat macam ni? Tak tahulah. Sebabnya apa? Bukanlah kerana istimewanya pembacaannya, bukan. Tapi sebab keterikatan dan imannya dengan kandungan-kandungan dalam surah Al-Fatihah. Dia faham benar apa maksudnya surah Al-Fatihah tersebut. Dia faham benar akidah dan tauhid yang diucapkan ketika membaca surah Al-Fatihah. Tak sama tuan-tuan dan puan. Orang yang meruqyah, yang dia beruqyah dengan dia mempunyai akidah yang benar, dengan orang yang beruqyah dengan dia mempunyai akidah yang cacar marba. Tak sama kekuatannya. Sebab kita ketika beruqyah, memberi ruqyah, ini kita sebenarnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah yang memberikan kesan. Jadi semakin benar akidah seseorang yang tersebut memberikan hak yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih ampuh permintaannya dan ruqyahnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Kenapa didahulukan hanya engkau yang kami sembah? Kemudian hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Allah nak tunjukkan, engkau berikan hak sempurna dalam akidah engkau, dalam peribadatan engkau kepada aku tolong kau dengan pertolongan yang sempurna. Jadi kita kena berikan kesempurnaan pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu. Barulah datang iyyaka nasta'in. Barulah datang pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah masalah-masalah akidah masih lagi kita rancu, masih lagi banyak kekurangannya kepada Allah Subhanahu, hak yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita kurang berikan pada Allah, maka pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sempurna, tidak datang dengan sempurna. Kemudian masalah azan ke? Azan dah? Tak, belum ya. Ke dah terlepas? Belum ya. Okey, tak apa. Kalau azan maklumkan kita berhenti sekejap. Kemudian masalah mengambil Quran sebagai ubat ini, saya sudah sebutkan tadi, kita kurang mengambil peduli akannya. Dan ini kita lihat dalam fenomena ketika corona lah kan. Saya pernah sebut perkara ini sebelum ni. Kalau kita keluar daripada rumah tak pakai mask, tak bawa hand sanitizer, sanggup patah balik rumah. Kita yakin kan sebab-sebab zahir, kita yakin. Tapi kalau kita keluar daripada rumah, kita tak membaca zikir, Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, biasa. Tak ada patah balik rumah. Tak apa. Okey je. Sedangkan Nabi SAW janji 4 perkara. Apabila seorang yang keluar baca Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, hudita wa uqita wa kufita wa tanaha anhu syaitan. Engkau diberikan hidayah, engkau diberikan perlindungan, engkau diberikan kecukupan rezeki, dan syaitan beredar daripada-Mu. Dengan sekadar membaca zikir yang mudah tersebut. Dengan sekadar membaca zikir yang mudah tersebut. Dan perlindungan itu lebih besar kepada kita. Bukan sekadar penyakit. Bukan sekadar penyakit. Perkara-perkara yang berbahaya, kemalangan dan sebagainya. Tapi kita rasakan, ada kekurangannya pada keyakinan kita akan perlindungan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan kedua-duanya merupakan sebab yang kita perlu ambil perhatian. Sebab yang zahir, macam ubat dan sebagainya, itu kita perlu ambil. Kalau tak ambil, itu menunjukkan khalal fil aql, kurangnya kita pada akal kita. Kalau kita kurang beri perhatian pada sebab-sebab yang syar'iyah, sebab-sebab yang syarak kata sebab, ianya sebab, maka itu menunjukkan khalal fil iman, kurang pada iman kita. Duduk kita ambil. Tapi yang masalahnya sekarang, kita nampak zuhudnya kita pada sebab syar'iyah ni. Sebab-sebab yang syarak katakan sebab, kita agak zuhud. Kita sebelum, kalau kita sakit, yang perkara pertama kita akan buat Panadol, bukan berdoa. Kan? Tak salah lah ambil Panadol, saya tak kata salah. Memang saya mau ambil Panadol, tak salah. Tapi maksudnya berbezalah dengan orang yang keterikatan dia dengan, bahkan lepas ambil Panadol tu, kita tak berdoa pun. Kalau dia ambil Panadol, berdoa, okey lagi lah. Okey lagi. Ini ambil Panadol, tak pun berdoa, tak pun baca Fatihah untuk memberikan kesembuhan, tak baca ruqyah. Tinggal terus. Menunjukkan zuhudnya kita akan sebab-sebab syariah. Dan ini perkara yang ditegur oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin, dan Masya Allah perkara tersebut memang nyata. Yang sebaiknya kita ambil dua-dua tersebut. Sebab apa? Sebab tidak akan hidup akan keagungan kepada syarak, keindahan, mengalami keindahan bersyariat, melainkan dengan kita mengamalkannya. Tak ada cara.
melainkan kita mengamalkan apa yang telah ditunjukkan oleh syariat kepada kita. Yang keempat, al-ain, yang pertama adalah al-ilm. Al-ilm, maksudnya kita membaca Quran untuk mendapatkan ilmu, yang terakhir adalah al-amal. Jadi ini ada 5 perkara yang kita boleh niatkan apabila membaca Quran. Al-thawab, pahala, al-munajah, untuk kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-shifa, untuk kita mendapat kesembuhan daripada Quran. Al-ilm, untuk kita mendapatkan ilmu daripada Quran. Al-amal, untuk kita mendapatkan dan untuk kita beramal dengan Quran. Baik. Kemudian adab yang keenam adalah kita menjawab Al-Quran, iaitu kita berinteraksi dengan Quran apabila adanya ayat-ayat tasbih, adanya ayat-ayat yang menunjukkan akan azabnya neraka, maka kita meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila adanya ayat tentang syurga Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila adanya ayat yang menceritakan keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertasbih. Itu secara umumnya. Dan itulah cara yang Nabi SAW buat. Bila lalu ayat-ayat tentang perkara-perkara tersebut, Nabi akan respon. Ini cara interaksi kita dengan Quran. Tetapi ada perincian di dalam masalah ni, yang mana elok kita bacakan tentang masalah ad-du'a al-Qurani. Apabila al-murur bi ayat tasbih was-su'al wat-ta'awudz, apabila kita melalui ayat-ayat tasbih yang berkaitan dengan tasbih, yang berkaitan dengan Quran, yang berkaitan dengan neraka dan berkaitan dengan syurga. Jadi sirah Quran dia datang dengan sirah yang pelbagai. Antaranya ada yang datang dengan sirah secara jelas. Sirah ni apa kita kenal, bentuk Quran datang dengan secara jelas menyuruh kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Antaranya wa qulil hamdulillah sayuriikum ayatihi atau fasabbih bismi rabbikal azim. Ini jelas dengan sarih mengatakan ucapkan alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan ayat-ayatnya. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yang mana bila lalu ayat-ayat begini, fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Begitu jawapannya yang diberikan. Ataupun datang dengan pujian fi ma'rad ats-tsana' ala qa'il dzalik, ataupun datang dengan sirah bahawa ianya memuji orang yang menyebut perkataan tersebut, kama fi ats-tsana'i 'ala al-mu'minin, seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman yang mana hati mereka tenang apabila mengingati Allah Subhanahu wa taala. والثناء على عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. Allah Subhanahu wa taala memuji ibadur rahman, hamba-hambanya yang mengatakan, ya Allah, jauhkanlah daripada kami azab api neraka. Juga datang dalam siak ataupun bentuk mengeji orang yang tak melakukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit. Dan ayat ini datang dalam masalah ataupun isu salat, yaitu orang-orang munafik tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit dalam masalah salat. Kama fi hadits Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه Muslim. Jadi solat orang-orang munafik ini seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas, bahawa orang-orang munafik mereka akan salat apabila nak habis waktu dah. Salat nak habis waktu.
dan qama fa naqaraha arba'an, maka mereka akan naqar, maka solat dalam keadaan seolah-olah mematuk, maksudnya cepatlah, solatnya cepat. La yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Dalam ni ada 3 sifat orang munafik salat dia. Salat akhir waktu, salat cepat, tak ingat Allah Subhanahu wa taala melainkan zikir. Ini jadi kita kena prihatinlah. Kalau ada sifat-sifat ini ketika salat, maksudnya kita menghampiri sifat salatnya orang munafik. Sifat salatnya orang munafik. Jadi kalau mereka ini tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, dan itu merupakan tempat untuk zikir. Salat ini tempat untuk zikir. Maka di luar salat lebihlah mereka tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah beberapa sirah yang datang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mereka berbeza pendapat. Kalau kita lalu ayat-ayat ini, contohnya ayat yang tadilah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ketika di luar salat, ketika baca Quran macam biasa ini sepakat. Ini sepakat. Semua para ulama tak ada isu. Bahkan sunnahlah kita berinteraksi dengan Quran. Baca Quran, ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus. Kita doa pula, kita jawab. Itu sunnah. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus. Berikanlah aku pengetahuan tentang mengetahui kebenaran dan sebagainya. Bahkan tentang meminta hidayah ini, tak apalah, nanti jadi jauh pula. Banyak lagi nak cerita. Kadang-kadang ada kompakmen tu, bila dibuka tu, Kang, dia pergi melalut nanti. Okey, tapi yang paling utama kita ingat dalam masa tak azan lagi? Belum lagi? Hah? Dah azan tak dengar. Tak dengar, tak apalah. Okey. Jadi yang utama kalau di luar salat tak ada isu. Digalakkan untuk kita melakukan perkara tersebut. Tapi dalam salat, ini ulama berselisih pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, perkara ini digalakkan, sama ada kepada seorang yang munfarid, seorang yang salat bersendirian, yang menjadi imam ke makmum ke, digalakkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah dianya makruh. Tapi ini persoalan fiqh lah, saya tak nak sentuh sebab dia akan panjang perbahasannya. Cumanya kita nak katakan ini interaksi dengan Quran. Bila dilalui ayat-ayat tersebut, maka ada jawapannya. Ada cara kita ataupun disunatkan kita untuk membalasnya. Begitu juga ada persoalan, adakah tasbih dan ta'awuz yang kita sebutkan ketika melalui ayat-ayat ini ada sirah atau bentuk-bentuk yang khusus? Maksudnya a'udzubillah ni ada beberapa sirah. A'udzubillah minasyaitanir rajim atau a'udzubillah min hamazati syaitan, ada beberapa bentuk. Jadi adakah sirah yang khusus? Kalau kita membaca Quran, maka ada sirah-sirah tasbih yang khusus untuk membalas tersebut. Yang ada sirah yang khusus, antaranya adalah tentang tasbih. Yang mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Ibnu Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia baca sabbih isma rabbikal a'la, Nabi akan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Nabi akan balas. Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi kita ucapkan begitu jugalah apabila melalui ayat-ayat yang bersifat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pula yang hendak dijawab kita apabila ada ayat-ayat yang dikhatamkan dengan persoalan? Dikhatamkan dengan persoalan. Contohnya seperti ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat mana nikmat Tuhan manakah? Nikmat manakah? Susah betul lah terjemahan. Nikmat Tuhan yang manakah? Saya nak cari dekat mana tu, nak letak kat mana saya tak tahu. Baca teks Arab dia nak terjemah tu dia jadi pening. Yang kamu dustakan. Okey.
Okey. Jadi hadis ini an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara'a alaihim suratul Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada para sahabat surah Ar-Rahman kepada para sahabatnya dan mereka diam. Mereka diam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin fakanu ahsana mardudan minkum." Aku telah membacakan surah ini kepada jin dan jin lagi baik jawapannya daripada kalian. Yalah, sebab diam, sahabat diam kan. Kuntu kullama ataituhu ala qawlihi, aku apabila berada dengan golongan jin tersebut, apabila aku membacakan ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat saya dulu hilang lagi. Nikmat Tuhan manakah? Nikmat mana? Nikmat Tuhan yang manakah? Susah betul saya nak terjemah ayat ni. Yang kamu dustakan. Jadi mereka menjawab, qalu la bi syai'in min ni'amika rabbina tukadzibu falakal hamd. Jin menjawab, tidak ada nikmat yang kau berikan wahai Tuhan, kami dustakan, dan bagimu pujian ya Allah. Bagimu pujian ya Allah. Bagimu pujian ya Allah. Menunjukkan ayat-ayat Quran ni ada bentuk interaksi kita dengannya. Bentuk interaksi. Ini yang ada warid daripada salaf. Maksudnya ada bentuk yang salaf berikan jawapannya. Begitu juga antara hadis yang lain. Antaranya bila datang ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha hakim sifatnya, yang maha hakim sifatnya. Falyaqul bala wa ana dhalika minasy syahidin. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a minkum wat-tini waz-zaitun. Sesiapa daripada kalian yang baca wat-tini waz-zaitun dan dia sampai kepada ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, dan disampai kepada ayat bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha hakim sifatnya, maka katakanlah bala, bahkan wa ana ala dhalika minasy syahidin, dan aku bahkan menyaksikan perkataan tersebut, menyaksikan perkara tersebut. Wa man qara'a la uqsimu bi yaumil qiyamah fantaha ila alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Sesiapa yang membaca ayat la uqsimu bi yaumil qiyamah dan disampai kepada ayat alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah Allah Subhanahu wa taala berkuasa, ya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya begitu berkuasa untuk menghidupkan yang mati? Maka jawabnya falyaqul bala, bahkan wa man qara'a wal mursalati fabalagha fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Apabila dia baca surah Al-Mursalat dan disampai kepada ayat fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dan dengan perkataan apakah selepas itu mereka akan beriman, maka katakanlah aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud. Baik, jadi dan ada beberapa lagi bentuk-bentuk perkataan yang mana dalam ayat Quran ditutup dengan persoalan. Macam bentuk-bentuk ayat tadi. Maka dibenarkan kita untuk menjawab seperti mana yang sudah disebutkan tadi. Bahkan digalakkan. Itu interaksi. Bagaimana kita nak menghidupkan interaksi kita dengan Quran. Namun di sana ada masalah, iaitu jika di luar ayat-ayat yang mana waridnya jawapan para salaf tadi. Tadi ada jawapan, maksudnya ayat-ayat tadi para salaf berikan cara jawapannya bagaimana? Para salaf berikan jawapannya bagaimana? Ayat-ayat yang berbentuk sama, tapi kita tak jumpa para salaf jawab, bagaimana? Bagaimana nak jawab? Di sini ulama berselisih pendapat. Tapi yang saya pendekkan antara yang dikenakan oleh ulama, ayat-ayat yang bersifat sebegitu, maka kita jawab dengan tasbih. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan ayat-ayat yang seperti begini yang tidak ada jawapannya daripada salaf, maka kita sebut dengan tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Sebab apa? Seperti contoh ayat alaysallahu bi'a'lama bisyakirin.
Bukankah Allah, ini kan bentuk soalan kan, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang bersyukur? Jadi ayat yang berbentuk persoalan sebegini, dia sebenarnya termasuk di dalamnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan maksudnya dia bawa persoalan tersebut untuk kita menyadari keagungan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang bersyukur? Jadi ianya merupakan soalan yang di dalamnya membawa kita kepada untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih merupakan pujian, tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama dia tersifat di dalamnya perbuatan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bila lalu ayat-ayat yang bersifat ditamatkan dengan persoalan begitu, maka kita, dan yang tidak warid daripada salaf jawapannya, maka kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Baik. Maka itulah sebahagian daripada maksud yang saya sebutkan menjawab Quran. Interaksi kita ataupun adab kita apabila membaca ayat-ayat Quran. Okey, itu yang keenam. Dia berasap kepala. Tak apa, sikit lagi. Nak ambil nota saya ni pun boleh, tapi tak faham kot. Tak faham kot. Saya pun tak faham sebenarnya sikit-sikit ni. Yang ketujuh, mengulang ayat sesuatu ayat. Dan ini juga adab kita dengan Quran. Dan para salaf rahimahumullah selalu mereka melakukan salat malam kadang-kadang dengan ayat-ayat yang ringkas. Mereka tidak menamatkan, ada yang menamatkan dengan dengan pembacaan surah yang panjang, tapi kadang-kadang sebahagian daripada salaf juga mengulangi ayat-ayat yang sama walaupun ayat-ayat yang pendek untuk memperdalami maksudnya, dan itu tidak ada salahnya, dan bahkan itu baik. Dan ada satu kisah, sebab kita dah panjang ni, kita ambil satu kisah yang menarik tentang seorang sahabat yang sangat rajin dalam menuntut Quran, sangat berusaha mempelajari Quran dan membaca Quran, iaitu kisah Zulbijadain. Pernah dengar? Tak pernah? Pernah kot? Tak pernah? Yang pernah tu saya nak suruh naik cerita sebenarnya. Supaya tak ada orang kata pernah. Okey, tak ada orang, sebab tak pernah dengar saya ceritalah. Okey, tak ada orang tak pernah dengar, tak apa kita cerita. Jadi Zulbijadain ini asalnya namanya Abdul Uzza Al-Muzainah. Al-Muzani, minta maaf. Abdul Uzza Al-Muzani pun salah seorang ulama yang masyhur. Dia daripada tempat yang sama. Daripada tempat namanya Muzainah. Abdul Uzza Al-Muzani, nama asal dia. Jadi Abdul Uzza Al-Muzani ni, sahabat ni, seorang yang kaya. Dia tinggal di kawasan Muzainah antara Mekah dan Madinah. Dia seorang yang lahir dalam keadaan yang senang. Cumanya sahabat ini bila dia lahir ketika kecil, mak bapak dia meninggal, dibesarkan oleh bapa saudaranya lah, salah seorang pembesar di Muzainah. Jadi kaya, orang yang kaya. Dan dia ni pakaian dia mewah-mewah. Gucci. Yalah, mewah lah. Gucci pakai, lelaki pakai. Daripada Syam, pakaian-pakaian daripada Syam. Zaman-zaman kita ni gitulah. Saya tahu Gucci je, lain tak tahu. Jadi Abdul Uzza ni, walaupun begitu sifatnya, hidup dalam kesenangan, tapi Allah Subhanahu wa taala fitrahkan dia dengan fitrah yang salimah, yang sejahtera. Bila para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in berhijrah daripada Mekah, daripada Mekah ke Madinah, dia akan lalu kawasan Muzainah. Dan ketika itu Abdul Uzza mendengar berita tentang Nabi SAW, dan dia diberikan hidayah dan dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bila dia mengetahui ada para sahabat waktu itu umurnya 16 tahun, ada para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia akan tanya para sahabat tersebut tentang Quran. Tentang Quran. Sebab dia nak belajar Quran. Tapi para sahabat ketika itu mereka nak cepat. Mereka daripada Mekah nak ke Madinah, mereka ni dikejar oleh orang-orang Quraisy. Nak cepat. Jadi mereka bergegas. Jadi nak mengajar tu susah. Tapi tak apa. Dia kata, aku akan ajarkan, tapi yang tak sempat engkau belajar daripada kami, ataupun daripada para sahabat ni, dia belajar bagaimana? Dia berjalan dengan para sahabat ini, sambil para sahabat ini memperdengarkan bacaan Quran kepada Abdul Uzza Al-Muzani. Sehingga ada satu waktu Abdul Uzza Al-Muzani ini jalan dengan para sahabat sampai 15 km. Nak dengar bacaan Quran saja. Dan begitulah. Bila para sahabat tersebut dah berjalan sampai ke Mekah, dia tak ikutlah. Tak ikut. Ditunggu para sahabat yang lain. Datang esok pula. Begitu. Dia berjalan dengan para sahabat sambil para sahabat berjalan, bergegas kerana dikejar orang-orang Quraisy sampai mereka beredar. Dan para sahabat yang bila dah tahu kisah Abdul Uzza Al-Muzani ini, tanyalah, kau tak nak hijrah ke? Hijrahlah dengan kami sekali kan? Apa yang menghalang kau? Jadi Abdul Uzza kata, aku nak berhijrah. Aku rindu kepada Nabi SAW. Tapi aku nak tunggu bapa saudara aku masuk Islam. Jadi nak ajak bapa saudara dia masuk Islam dulu. Sebab bapa saudara dia yang besarkan dia. Jadi satu hari selepas 3 tahun memeluk Islam, dia berikan dakwah pada bapa saudaranya. Sayangnya bapa saudara dia tak reda. Aku tak nak peluk Islam. Dan kalau engkau peluk Islam, aku ambil semua yang ada pada engkau. Jadi Abdul Uzza Al-Muzani kata, engkau dah halang aku daripada berjumpa Nabi SAW selama 3 tahun. Aku rindu dengan Nabi SAW. Kau dah lewatkan aku. Jadi, nak buat apa kepada aku tak peduli. Ambillah. Jadi, dia ambil semua apa yang ada pada Abdul Uzza Al-Muzani sampai pakaian dia. Tak ada. Sehingga dia berjalan, nak berhijrah ke Mekah tu hampir-hampir dalam keadaan telanjang. Jadi, dalam perjalanannya ke Mekah tersebut, dia jumpa guni, kain guni. Kain guni, dia ambil kain guni tersebut, dipotong kepada dua, dikerat dua, satu dipakai atas, satu dipakai bawah. Dan dia pergi berhijrah ke Mekah. Berhijrah ke Madinah. Bila dia sampai ke Madinah, Nabi SAW selepas salat subuh, Nabi berjumpalah para sahabat untuk apabila keluar dari masjid, bertanyakan khabar dan sebagainya. Bila Abdul Uzza Dzul Bijadain ini jumpa Nabi SAW, Nabi terkejutlah. Pakaian kan begitu yang tak wajar lah. Jadi Nabi tanya nama dia siapa. Dia kata, aku Abdul Uzza. Dia kata, kenapa dalam keadaan begini? Sebab pakaian aku semua diambil oleh pakcik aku. Aku jumpa di padang pasir, jadi aku potong dua. Inilah pakaian aku yang ada. Jadi Nabi SAW mulai sekarang nama kau bukan Abdul Uzza. Sebab Uzza ni nama berhala. Sekarang nama kau Abdullah. Abdullah Dzul Bijadain. Abdullah, dan diberikan laqab Dzul Bijadain. Yang memiliki dua pakaian. Sebenarnya Dzul Bijadain ni maksudnya kain yang keras lah. Kain guni kan? Kan keras. Kan? Itu laqab dia. Sebab Nabi SAW nampak dia dalam keadaan tersebut kan? Nama kau Abdullah Dzul Bijadain mulai hari ini. Jadi Dzul Bijadain ini hidup dalam keadaan yang sebelum ini dia dalam keadaan yang mewah. Bila dia di Madinah, dia duduk bersama ashabus suffah, orang-orang yang miskin lah. Sebab dia tak ada harta dah. Dia tak ada harta. Sehinggalah satu hari ketika dia sampai ataupun para sahabat ini akan melakukan peperangan Tabuk, akan terlibat dalam peperangan Tabuk. Jadi sebelum peperangan tersebut, Nabi Dzul Bijadain ini jumpa Nabi SAW. Nabi dia kata kepada Nabi, doakan aku supaya aku mati syahid. Doakan aku supaya aku mati syahid. Nak pergi perang kan? Jadi Nabi SAW doa lain. Nabi kata, ya Allah, haramkan dia daripada pedangnya orang kafir. Haramkan darahnya daripada pedang orang kafir. Dzul Bijadain kata, bukan ini yang aku minta ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW mengatakan, ada orang yang pergi berjuang di jalan Allah, kemudian dia mati kerana demam, maka dia termasuk dalam orang yang syahid. Ada orang yang pergi berjuang di jalan Allah, memang dia niat nak pergi berjuang di jalan Allah, dia jatuh kuda, mati, dia juga syahid. Jadi seolah-olah itulah yang Nabi doakan dia, supaya dia mati syahid, tapi dia tidak
seksa dengan pedangnya ataupun libasan pedang orang kafir. Jadi peperangan Tabuk, Ghazwatul Tabuk berlaku dan alhamdulillah umat Islam mendapat kemenangan. Umat Islam mendapat kemenangan. Ketika dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu satu malam yang dingin, yang sejuk, dia terbangun. Dia terbangun dan dia dengar bunyi. Dengar bunyi seolah-olah ada orang mencangkul. Orang mencangkul. Dia keluar, pergi cari mana Abu Bakar, mana Umar. Sebab mereka ni pemimpin besar kan. Apa-apa jadi, cari dua orang yang lalu. Abu Bakar, Umar tak ada. Cari, jumpa. Abu Bakar dan Umar sedang, Abu Bakar yang sedang memegang pelita. Sedang memegang pelita. Tadi saya lupa nak ceritakan, tapi selepas peristiwa tadi, Abdullah ni dia belajar Quran dengan Nabi lah. Selepas dia belajar Quran dengan sahabat, sebab itu dia menjadi orang yang khusus belajar Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil banyak Quran daripada Nabi. Jadi bila Abu Bakar sedang memegang pelita tersebut, Abdullah bin Mas'ud tengok Abu Bakar, tengok Umar ada. Tengok ada orang, siapa yang menggali tu? Ada orang gali lahat, menggali kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud nampak Nabi tengah menangis. Menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, saudaramu Zulbijadain telah syahid. Dia meninggal. Jadi bila ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggali tersebut, Abdullah bin Mas'ud tanya Abu Bakar dan Umar, takkan kalian tengok saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali lahat ini? Jadi Abu Bakar kata, Nabi tak nak Abu Bakar dan Umar gali lahat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri nak gali kubur tersebut. Kemudian bila dah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh perintahkan Abu Bakar dan Umar untuk turunkan Abdullah Zulbijadain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang Abdullah Zulbijadain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Jatuh air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam di kafan Zulbijadain. Dan disebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 kali. Dan Nabi mengatakan, rahimakallah, maka Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Kunta tawwaban. Engkau ini daripada orang yang selalu bertaubat. Tallahan, selalu membacakan Quran, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 kali atau 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Zulbijadain dalam lahat tersebut dan Nabi mengatakan, aku qad amsaitu, aku telah melalui hari ini dan aku redha dengan Zulbijadain. Fardhi anhu ya Allah. Maka aku telah redha dengan orang ini ya Allah, maka redhakanlah dia. Maka redhakan dia ya Allah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku ketika itu aku berharapkan akulah yang di tempat Zulbijadain tersebut. Dan kita berharap tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, bahawa kita lah apabila kita memperdalami Quran, membaca Quran, kita melantunkan Quran, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meridai kita dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita kerana cinta kita akan Quran. Walaupun martabat ini adalah satu martabat yang besar, yang sukar didapati, tetapi ia adalah martabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Begitu juga kalau kita lihat para ulama rahimahumullah, mereka mudah terkesan dan mereka sangat memberikan perhatian pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Antara kisah yang masyhur kita tahu kisah Fudail bin Iyad kan? Kisah taubatnya Fudail bin Iyad apabila mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq.
Kita tahu Fudail bin Iyad ni dahulunya orang yang dia perompak, qatta'ut turuq, pencuri. Jadi ketika satu hari apabila dia sedang ada seorang wanita yang disukai, ayat tersebut dilantunkan, belum tibakah masa lagi. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah lagi masa bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya kepada perintah Allah, untuk tunduk hatinya kepada Quran, li dzikrillah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada kebenaran. Dan ketika ayat itu tersebut dilantunkan, ketika itu sebenarnya Fudail bin Iyad dia nak mengintip seorang wanita yang disukai, dan wanita tersebut memang dah buat temu janji dengan dia. Jadi ketika nak mengintip tersebut tak jadi, sebab dia terdengar ayat tersebut. Dia kata bala, bahkan dah tiba masanya. Jadi diturun daripada pagar ataupun dinding yang dia nak panjat tersebut, dia pergi ke suatu tempat yang lain. Ada rombongan perniagaan datang. Rombongan perniagaan datang, dia kata, ini orang yang mencuri harta kami, mencuri harta orang. Maka rombongan tersebut pun berlalulah, tak nak berlalu tempat yang Fudail bin Iyad tersebut duduk. Jadi Fudail bin Iyad kata, betul-betul malam ni Allah Subhanahu wa taala tunjukkan aku untuk aku jauhi daripada maksiat. Malam ni dua perkara berlaku. Aku cuba nak melakukan maksiat kepada wanita yang aku suka, aku ditegur dengan ayat tersebut. Aku melarikan diri daripada tempat tersebut, sekelompok daripada kaum muslimin takut pula akan aku. Jadi aku i'lankan taubat aku kepada engkau wahai Allah. Selepas di Baitullahil Haram. Selepas itu Fudail bin Iyad melazimi Makkah. Melazimi Makkah atau Kaabah. Dan Fudail bin Iyad rahimahullah menjadi seorang yang sangat prihatin. Hatinya sangat lembut. Sehingga Fudail bin Iyad ketika di hari Arafah, ketika orang-orang berdoa banyak, Fudail bin Iyad rahimahullah dia termenung macam ni. Termenung. Dan Fudail bin Iyad dia kata, bila manusia dah beredar, dia kata, wa khajlatah wa in afauta anni, wa khajlatah minka wa in afauta anni. Betapa malunya aku dengan engkau wahai Allah, walaupun engkau ampunkan aku ya Allah. Itu perkataan Fudail bin Iyad selepas bertaubat. Jadi para ulama rahimahullah, para salaf rahimahumullah, mereka adalah orang-orang yang sangat memberikan perhatian pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentu yang mendahului mereka adalah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, memberikan perhatian pada Quran kerana dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan kita tahu dahulu ada satu kisah yang saya dengar yang mungkin juga kisah ini, kalau dua kisah tadi kisah benar, ni kisah ni saya tak tahu betul ke tak, tapi dia sebagai misal lah, sebagai pengajaran. Ada seorang ayah, ada seorang anak ditanya kepada bapa dia, aku ni tak faham Quran kan, apa gunanya aku baca Quran? Jadi ayahnya tersebut perintahkan anak tersebut untuk ambil bakul yang jaring, pergi kepada air, ambil air, bawa datang ke rumah. Dibawalah, bawa apa, tak ada faedah pun. Dengan jaring kan, bocor lah. Lepas tu ayah dia kata, ada faedah. Apa faedahnya? Tengok jaring tu, bersih tak? Bersih. Walaupun mungkin kita tak memahami Quran, maksudnya kita ada kekurangan lah daripada segi bahasa Arab untuk mendalami maksud-maksudnya, tetapi bacaan kita akan Quran tak pernah rugi. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala pandang leka. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan usaha hamba-hambanya yang cuba mendekatkan diri dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membaca perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa ringan ke benda tu? Allah Subhanahu wa taala menuturkan perkataan tersebut. Adakah ringan perkara tersebut? Walaupun kita tidak faham tuan-tuan dan puan, tapi insya-Allah hati kita akan menjadi lebih bersih dengan pembacaan Quran. Baik, kita tamatkan mungkin dengan poin yang terakhir. Ada poin-poin yang ini tak apalah. Kita tamatkan dengan poin yang terakhir. Yang terakhir adalah kita datang membaca Quran dengan kerendahan hati. Kena baca Quran ini dengan perasaan rendah hati. Perasaan rendah hati. Iaitu
Jangan apabila kita membaca Quran, kita rasa, surah ni aku dah tahu dah. Aku dah pernah dengar tafsir tentang surah ini. Aku dah pernah dengar syarah. Jangan, itu sombong. Kalau dah pernah dengar pun tak pernah rugi mengulangi satu penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah pernah faham pun tidak pernah rugi untuk mengingatkan kita akan ayat-ayat tersebut. Jangan datang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan sombong. Aku dah dengar dah. Aku dah tahu dah. Ini sombong. Dengar pun duduklah dengar ayat tersebut. Dengar ayat tersebut, datang dengan kerendahan hati. Datang untuk kita mengambil faedah daripada Quran tersebut. Bila kita datang kepada Quran, kita niatkan untuk mengambil faedah daripada Quran. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak terangkan kepada kita. Kita mungkin banyak persoalan, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita banyak persoalan. Persoalan fiqh lah, persoalan tafsir lah dan sebagainya. Namun, apa kata? Sekali-sekala kita biarkan Allah pula yang soal kita. Soalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran banyak. Banyak. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita. Apa yang patut kita fikir? Apa yang patut kita fikir? Sebab soalan ni dia ada dua. Ada soalan yang bermanfaat, ada soalan yang tak bermanfaat. Jadi kita patut lebih utamakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Mungkin kita banyak persoalan, tapi berikan perhatian lebih kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita apabila membaca Quran. Yang mana kalau kita lakukan ini, apabila membaca Quran, kita akan dapat sekurang-kurangnya dua natijah. Satu, sama ada persoalan-persoalan kita akan dijawab. Yang kedua, kita akan menyadari dengan beredarnya berlalunya zaman, kita akan menyadari bahawa ada soalan-soalan yang kita fikir tu tak penting. Tak penting. Jadi sebab itu, kita kena berikan perhatian lebih kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak nyatakan, bukan apa yang hendak kita fikirkan. Apa yang hendak kita fikirkan. Baik, kita sudahkan dengan beberapa nasihat. Sebab kalau nak dikupas ni ada lagi ni sebenarnya. Saya pun tak sentuh buku lagi. Tapi tak apa, kita sudahkan dengan beberapa nasihat. Antara cara untuk kita dekat dengan Quran yang paling utama, kita cuba disiplinkan diri kita untuk solat fajar berjamaah. Solat subuh berjamaah. Macam mana nak solat subuh berjamaah? Kena disiplin lah. Malam tu perkara orang kata night life tu kena tinggalkan. Night life kena tinggalkan. Jumaat jangan pergi rongging. Okey? Kan biasanya Jumaat ni orang kata hujung minggu waktu nak bergembira kan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita perhatikan, biasanya movie-movie dan benda-benda daripada Hollywood dia akan datang pawagam hari Jumaat. Sebab apa? Sebab dia merosakkan separuh daripada umat ni. Hari Jumaat kita dah lalu Jumaat. Sepatutnya kita jaga Jumaat itu. Ini dah Jumaat pagi itu dah elok, malam kita rosakkan. Malamnya kita rosakkan. Jadi, yang pertama sekali, jaga solat fajar berjamaah dan kalau boleh, bacalah Quran waktu subuh. Ini sesiapa yang amalkan membaca Quran waktu subuh, rasa berkatnya hidup. Banyak benda, bahkan kata guru kami, Syekh Sulaiman Ruhaili, banyak benda yang kalau kita mulakan hari tersebut dengan pembacaan Quran, kita akan dapat selesaikan hari tersebut. Biasanya sikit benda yang kita dapat selesaikan, hari tersebut banyak benda yang kita dapat selesaikan kerana berkatnya memulakan hari dengan pembacaan Quran. Jadi kalau kita nak Quran rapat dengan kita, ini kita kena jadikan tabiat, kena disiplin. Okey? Dan solat fajar berjamaah nikmat. Yang mana tak boleh diceritakan di dalam muhadarah. Orang yang datang solat fajar berjamaah sahaja yang tahu nikmatnya solat fajar berjamaah. Yang mana kalau selepas dia solat fajar tersebut, dia akan kata, kalaulah aku boleh amalkan sehari-hari. Kalaulah aku boleh mengamalkan solat fajar setiap hari. Kemudian yang keduanya, kena bacalah. Kena baca. Baca dan kalau boleh baca secara kuat. Sebab apa? Sebab nak membetulkan juga bacaan lidah kita. Bacaan lidah kita. Ambillah masa 10 minit. Kena setiap hari. Tak boleh, tak ada hari tak baca Quran. 5 minit, tak apalah. Yang ketiga, berikan perhatian pada juz amma. Berikan perhatian pada juz amma. Sebab juz amma ni juz yang mudahlah kan. Ulang-ulang juz amma pun tak apa. Kalau boleh ada syarahan tentang juz amma, buat. Hatta Syekh
Nasr bin Sulaiman Al-Umar, dia ada tulis satu kitab Tadabbur Juz' Amma, sekecil je, besar gitu saja, yang mana dia tidaklah begitu rinci. Tidak begitu rinci, sebab kalau Juz' Amma ni kalau nak ditafsirkan seluruhnya panjang, tapi Tadabbur walaupun tebalnya begitu, tapi dia punya buku tu sebab tulisannya besar-besar. Satu buku yang saya sangat rasakan sangat menarik bagi siapa yang mampu fahami bahasa Arab. Jadi tumpukan perhatian kepada Juz' Amma, tafsir Juz' Amma, dan hafal akan Juz' Amma. Dan keempat, hafal. Tak kisahlah satu ayat, dua ayat, tak kisah. Tak kisah. Tak semestinya. Kita bukan nak berlumba dengan orang. Kita bukan nak berlumba dengan sesiapa, nak cepat-cepat. Tak, satu ayat, dua ayat. Yang penting, ya Allah, hari ini aku dah ada satu ayat lebih dalam hati aku. Ya Allah, hari ini dah ada 3 ayat. Ayat engkau dah ada dalam hati aku. Ya Allah, dah ada satu surah dalam hati aku. Jadi surah-surah tersebut kita ulang, baca dan sebagainya, maka lebih dekat kita dengan Quran. Tapi ambil masa lah. Ambil masa. Jangan rush. Kita ada satu kaedah, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu perkara sebelum masanya, dia akan dihukumkan dengan hirmani, diharamkan daripada perkara tersebut. Kalau terlampau tergesa-gesa lah. Dan ini kita timbang diri kita lah. Kalau mampu, gagah, bolehlah. Hari tersebut bangun, solat fajar, bangun sebelum subuh, tahajud, baca Quran, 1 juz, solat fajar berjamaah, duduk sampai subuh. Dan itulah kali terakhir tahun tersebut dibuat. Buat pertama dan terakhir. Jangan berkadar lah. Berkadar, jangan berat sangat. Pandai-pandai timbang diri. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Soalan, saya tak nak buka soalan lah. Okay. Kalau soalan boleh, kita ambil soalan. Jumpa saya secara peribadi, saya akan simpan soalan tersebut. Kalau ada rezeki di sini, saya akan jawab di perjumpaan akan datang. Kalau tak ada rezeki, jumpalah di mana-mana. Okay. Itu sahaja, kita sudahkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.